Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam kelas Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 5. Dan hari ini 2 Februari 2021 dah. Okey. Jadi ini adalah minggu kedua kita ber-PDPR, belajar di rumah kan. Okey. Jadi Alimah harap murid-murid boleh tunjukkan perhatian sungguh-sungguh pada pelajaran sirah yang kita akan belajar. Okey. Berhentikan dulu video ini dan boleh baca doa seperti yang murid-murid baca doa di dalam kelas. Okay. Selepas tu boleh start semula video. Okey. Apakah yang dipelajari pada minggu lepas? Ingat lagi tak apa kita belajar tentang minggu lepas? Apa yang kita belajar pada minggu lepas? Okay. Minggu lepas mula-mula Mu'allimah ingatkan kita bersama supaya tahu apa tujuan kita belajar sirah, iaitu untuk mengambil contoh terbaik, uswatun hasanatun, panduan hidup daripada apa yang Nabi kita tunjukkan kepada kita di dalam perjalanan, sirah perjalanan hidup dia, supaya kita ni dapat jadikan sebagai satu model untuk kehidupan kita pula. Okey. Seterusnya apa lagi yang kita belajar pada minggu lepas? Kita sekarang masih dalam tajuk perkembangan agama Islam dari sudut akidah, iaitu kepercayaan. Okey. Minggu lepas kita belajar dulu tentang akidah jahiliyah. Sebab kita nak belajar tentang akidah Islam pun kita kena tahu macam mana yang dulunya, yang tak betulnya macam mana akidah jahiliyah tu. Okey. Yang pertama, akidah jahiliyah tu yang kita ingat, menyembah berhala. Masyarakat jahiliyah dulu sebelum Nabi datang, mereka menyembah berhala. Sehingga masa pembukaan kota Mekah tu ada 300 lebih kan berhala tu di sekeliling Kaabah. Kaabah yang kita orang Islam sekarang ni buat tawaf masa musim haji, musim umrah tu, dulunya dikelilingi oleh berhala. Okey. Yang kedua, kebanyakan sebelum daripada kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kebanyakannya maksudnya ada antara orang-orang musyrik ni, orang-orang Mekah ni yang menganut agama Yahudi dan Nasrani yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Okey. Yang ketiga, menyembah alam. Okey, ada yang menyembah alam seperti apa? Matahari, api, kan, menyembah alam. Okey. Dan ada juga yang dia percaya yang Allah ni ada, percaya Allah ni pencipta. Tapi dalam masa yang sama dia percaya juga yang Allah ni dibantu oleh benda lain. Iaitu kita panggil sekutu lah, yang setaraf dengan Allah ada. Maksudnya Allah ni bukan satu tapi dia dibantu oleh yang lain. Contoh macam berhala lah. Okey. Seterusnya hari ini kita akan belajar pula tentang macam mana akidah Islam ni. Barulah kita tahu macam mana akidah Islam ni masuk ke dalam akidah jahiliyah, masuk dalam masyarakat jahiliyah untuk membuat perubahan kepada kepercayaan mereka. Okey. Macam mana ya akidah Islam ni? Okey. Kita tengok sikit dalam buku teks kita, muka surat 10 tentang akidah Islam. Okey, ikut Mu'allimah baca dah. Akidah Islam. Yang pertama, agama Islam menolak kepercayaan musyrikin Arab jahiliyah yang percaya bahawa adanya Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam membawa kepercayaan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Esa. Satu. Tiada sekutu dengan yang lain. Okey. Yang kedua, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala iaitu tauhid merupakan perkara asas yang
penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pentadbir alam ini dan pencipta alam ini. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada juga sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang didakwa oleh musyrikin Arab. Tak ada yang membantu Allah. Okey. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Nah, biasa jumpa ke surah ni. Kejap lagi kita tengok pengertian dia. Okey, sekarang ni tengok dulu. Maklimah cerita sedikit. Ringkasan daripada apa yang kita baca tadi panjang berjaya ni. Iaitu akidah Islam ni pertamanya dia mentauhidkan Allah ataupun mengesakan. Tauhid ni dalam bahasa Arab. Mengesakan Allah. Okey. Iaitu kita menganggap Allah ni lah yang mentadbirkan, menguruskan dan mencipta alam ini. Allah yang buat dan Allah yang uruskan semua perjalanan alam ini. Okey, tidak ada Tuhan dah selain daripada Allah. Allah satu je Tuhan. Dan ni penting sangat ni, Allah tiada sekutu ataupun pembantu. Tak ada yang membantu Allah. Sebenarnya macam Allah membuat malaikat tu pun sebab dia nak tunjuk kekuasaan dia sahaja. Bukannya dia nak malaikat bantu dia. Sebab dia boleh buat sendiri kalau dia nak buat. Tapi dia ciptakan yang lain-lain ni untuk menunjukkan kekuasaan dia. Maksudnya orang hebat kan, dia boleh cipta pembantu sendiri. Dia yang cipta. Tapi kalau tak ada pembantu pun, tu pun tak apa. Okey. Seterusnya, kita tengok perubahan yang dibawa oleh agama Islam dari sudut kepercayaan ni, akidah ni. Okey, erti surah Al-Ikhlas tadi, artinya katakanlah wahai Muhammad, dia ialah Tuhan yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Okey, tadi tu Allahus Samad. Allah ni tempat bergantung semua makhluk. Bukan manusia sahaja. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Okay. Termasuklah malaikat, termasuklah tumbuh-tumbuhan, haiwan, semuanya bergantung kepada Allah. Okay. Allah ni tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Okay. Dia tidak melahirkan anak, dia tidak ada anak dan dia juga tidak ada ibu dan bapa. Allah ni dah. Tidak ada siapa pun yang setara dengan Allah ni. Tak ada pembantu yang setara dengan Allah. Okey, kalau pembantu ni dia mestilah saling melengkapi. Macam contoh kita ada pembantu. Pembantu tu akan menolong kita, meringankan beban kita. Tapi Allah ni tak ada yang setara dengan dia. Dia boleh buat semuanya sendiri. Kalau dia ciptakan pembantu hanya untuk dia tunjukkan kekuasaan dia sahaja. Okey, kita baca sedikit apa yang buku teks kita cerita ni tentang perubahan yang dibawa oleh agama Islam. Okey, agama Islam ni dia membawa perubahan akidah atau kepercayaan kepada yang maklimah sebut tadilah. Mengesakan Allah. Memberi keyakinan bahawasanya Allah itu adalah dia sahaja yang paling berkuasa. Makhluk lain itu tumpang kuasa dia sahaja. Okey. Agama Islam menolak adanya Tuhan lain selain daripada Allah dan tidak ada sekutu ataupun yang setaraf ataupun pembantu bagi Allah. Dan agama Islam ni membawa manusia ke jalan yang lurus dan terang. Okey. Nanti maklimah cerita sedikit tentang poin ini. Okey. Tuhan-Tuhan Arab jahiliyah tidak berkuasa melakukan apa-apa. Hanya Allah sahaja yang berkuasa. Okey, macam yang maklimah sebut tu.
berhala ni kalau kata lalat lalu kat tepi hidung dia pun dia tak mampu nak tepis. Dia tak mampu buat apa-apa pun. Tapi Allah ni Allah lah yang boleh mendatangkan sebarang manfaat kepada kita dan juga memberi sebarang mudarat yang dia kehendaki kepada kita. Tidak ada sekutu bagi Allah, hanya dia sendiri yang mentadbir alam ini tanpa bantuan sesiapa pun. Okey, kita tengok sedikit ringkasan yang Mak Alimah buat ni. Okey, macam mana beza antara akidah jahiliyah dan apa perubahan yang dibawa oleh akidah Islam. Okey. Akidah jahiliyah ni dia ada yang percaya kepada selain daripada Allah, macam alam tadilah. Dia percaya kepada agama selain daripada Allah. Okay. Akidah Islam ni pula dia hanya percaya kepada Allah semata-mata. Kan? Allah je boleh bagi apa-apa. Walaupun kita rasa benda tu mustahil ke apa, tapi kalau Allah nak buat, Allah boleh buat. Seperti mana contohnya kita percaya api itu adalah panas, tapi Allah mampu menyejukkan api tersebut kepada Nabi Ibrahim. Okey. Allah dibantu oleh sekutu. Akidah jahiliyah ni kata Allah ni dibantu oleh sekutu. Kita yang percaya kepada akidah Islam, kita percaya Allah ni tak ada yang setaraf, tak ada pembantu bagi Allah. Okay. Akidah jahiliyah membawa manusia ke jalan yang sesat, ke jalan yang macam dia sendiri akan pening dengan apa yang dia percaya. Contoh kan Mak Alimah bagi. Dulu Nabi kita, Nabi Ibrahim, pernah dia ni Allah ilhamkan dia ni supaya mencari Tuhan. Masa tu dia tidak dapat wahyu lagi bahawasanya Allah ini adalah Tuhan dia deh. Dia tengok, mula-mula dia kata, ada bintang lah. Tapi bintang tu bila siang, bintang jadi apa? Hilang. Dia kata, ni bukan Tuhan ni. Sebab siang-siang dia hilang. Sama juga dia tengok, bulan. Bulan lagi nampak besar lah daripada bintang. Ni ikut Tuhan. Tapi siang pun bulan tak ada juga. Jadinya Nabi Ibrahim kata, ni bukan Tuhan dia juga. Samalah siang pula dia tengok matahari lebih besar, lebih bersinar. Ni ikut Tuhan. Tapi bila malam matahari tak ada. Jadinya Nabi Ibrahim ni last-last dia berdoa, ya Allah, kalaulah Allah ni tidak memberi petunjuk kepada dia, kan mesti dia akan pening. Dan Allah pun maksudnya turunkan wahyu, turunkan petunjuk supaya manusia ni dapat tengok sekeliling dia. Ni maksudnya yang sekeliling kita ni adalah makhluk je. Jadinya bila kita betul-betul kenal Allah, percaya kepada Allah, belajar banyak mengenali Allah, kita akan membawa manusia tu ke jalan yang betul-betul lurus dan terang. Kita akan betul-betul percaya kepada Allah. Tuhan akidah jahiliyah ni, dia tidak berkuasa melakukan apa-apa. Seperti mana berhala. Dalam kisah Nabi Ibrahim pun, Nabi Ibrahim pernah letak kapak kepada berhala yang paling besar kan. Lepas tu dia tanya, apa tak tanya berhala yang lebih besar tu? Siapa yang bunuh berhala-berhala kecil ni? Orang kafir pun bingung lah sebabnya macam mana berhala boleh tolong yang lain kan. Jadi Allah ni walaupun kita tak nampak dia, tapi kita kena yakin Allah ni berkuasa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kita. Jadi kita kena minta tolong daripada Allah. Okey. Jadi akidah Islam ni, bila kita percaya kepada Islam, kita kena percaya kepada mengesakan Allah. Dan antara sumber kita nak buktikan kepercayaan kita adalah rukun iman. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat walaupun kita tak nampak, percaya kepada kitab, terutamanya kita sekarang Al-Quran, percaya kepada Rasul walaupun kita tak pernah jumpa, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada ketentuan qada dan qadar yang Allah dah tentukan kepada kita. Okey, latihan kita pada hari ini, buku aktiviti muka surat 3, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Tak faham boleh tanya Mak Alimah dalam Google Meet.
Seterusnya, buku latihan juga muka surat 5. Okey, padankan dengan jawapan yang betul. Okey, terima kasih kerana memberi perhatian kepada video pembelajaran kita pada hari ini. Ada apa yang tak faham boleh tanya Muallimah dalam Google Meet nanti dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.